bertemu kembali dalam Lebaran awal ini. Kita masih meraihkan menjelang Idul Fitri dan saya kini bersama dengan Najib Arif. Okey, Haji Nazri. Tadi kita dah bersama Ehsan Jahaja. Kita tukarlah switchkan Melayu Raya ni bagi kepelbagaian pula. Tapi kalau Idul Fitri seringkali kita selalu nak mengungkapkan perantau kan, Najib termasuk kita dikira perantau lah ni. Kerana tak dapat balik ke kampung dan sebagainya. Tetapi lebih lagi lah bagi mereka yang berada di luar negara dan ramai anak-anak muda berada di perantauan, terutamanya di luar negara. Dan pada malam ini kita nak bertanya khabar orang Beijing, Jib. Ini antara anak muda kita yang membuat nama di salah satu media di Beijing. Jadi mungkin Najib nak kenalkan beliau. Kita nak bersama dengan iaitu Syukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China yang bersama kita pada masa ini. Assalamualaikum Syukri. Okey, selamat Hari Raya. Malam ni malam raya. Kita besok insya-Allah kita akan meraihkan Hari Aidil Fitri. Kita nak tanya dulu, saya memang banyak nak tanya tentang situasi sana, tapi sebelum tu sebab timing masa dengan antara Malaysia dengan China ni sama sebenarnya kalau kita lihat kan. Tak ada beza. Tapi puasa dia sedikit panjang di sana. Saya rasa macam panjang lama sikit sebab panjang lama memang lama. Kita puasa 16 jam setengah. Jadi kalau kita subuh tu dalam 3.15 atau 3.30 macam tu. Dan kita buka puasa dalam 7.15 atau 7.20 macam tu. Sama kita. 16 jam setengah. Itu keadaannya. Kalau boleh dikongsikan dengan maklumat-maklumat ini. Kerana kita melihat di peringkat global sekarang ini. Kalau di China itu apa keadaan dan status masanya? Bagaimana keadaan pandemik COVID-19 di sana pada ketika ini? Dalam pemerhatian saya, sekarang ini dan juga sama juga dengan laporan-laporan yang diberikan kapan hari, keadaan di sini boleh saya katakan dah makin, saya kalau di tempat saya sini mungkin dah 100% pulih. Yang mana kalau kita lihat sektor-sektor yang terjejas teruk sebelum ni, contohnya catering, catering, pelancongan, yang mana sekarang ni semua dah berjaya diatasi semula. Dan kalau kita lihat baru-baru ini tanggal 1 Mei kan kita ada hari buruh sedunia, hari buruh sedunia. Yang mana dalam tempoh cuti panjang 5 hari itu, di sana cuti 5 hari tengah hari kerja, jadi betul-betul hargai kerja tu. Sepanjang tempoh 5 hari itu kita lihat ada aliran aliran pelancong domestik dicatatkan sebanyak lebih kurang dalam 230 juta. Jadi saya kira itu sendiri dah menggambarkan ataupun reflect bagaimana keberkesanan langkah-langkah pergerakan yang ditetapkan pada sebelum ini. Dan juga industri seperti catering sekarang ini dah semakin memula, yang mana orang tidak dibenarkan untuk naik semula. Tapi kalau kita lihat, kalau Haji ataupun Najib lihat kat dalam media sosial khususnya yang pusat akad kenapa dah tak ada fizikal, jarak perjalanan fizikal dan sebagainya, kita masih ada pelitup muka masih diwajibkan di mana-mana saja. Jadi di tempat-tempat terbuka lah, seperti park, taman dan sebagainya. Tapi penjelasan fizikal itu saya lihat dah boleh katakan dah tiada dah. Sebabnya saya rasa di sini herd immunity itu semakin hampir dicapai statusnya. Itu yang saya nak sebenarnya bila kita ambil vaksin ni. Dan saya sendiri pun dah melengkapkan kedua dosnya pengambilan vaksin pada Jumaat yang lepas. Jadi saya rasa itu sebab antara yang kita perlu galakkan pengambilan vaksin ni ataupun program inokulasi. Kita nak dapatkan situasi yang normal semula. Kita nak yang normal sekarang ni. Sekarang ni bukan yang normal yang kita nak. Istilah tu menarik. Syukri memberi pencerahan. Jib, kalau kita di Malaysia ni kita macam-macam formula dengan PKP, PKPB, PKD, macam-macam lah. Tetapi apa sebenarnya formula kerajaan China dapat melandaikan lengkok dalam masa yang sama vaksin berjalan dan mereka ingin mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok. Jadi apa sebenarnya kita boleh belajar dengan cara China melandaikan kelok dan juga dapat hidup seperti sedia kala ni? Syukri. Saya rasa dari segi SOP yang ditetapkan, mungkin beza nama saja, PKP, PKPB, saya pun tak dapat nak ikut lah dekat Malaysia dia punya situasi. Dia banyak sangat dia punya fikir, nak fikir tu banyak lah. Jadi saya rasa apa yang dibuat di sini ialah, saya bagi contoh, pada bulan 6 tahun lepas kita ada kes naik balik di Beijing. Di Simpadi kalau kita ingat tertutup semula dan
mengakibatkan kegusaran orang ramai ni. Walaupun saya ni agak jauh dengan pasar tu, tapi saya pun rasa takut juga. Walaupun kes tu sporadik. Saya boleh cakap sporadik mungkin tak sampai 100 kes pun, lebih kurang sikit. Tapi kita dah mula rasa ada balik ke ni, ada balik. Kita tak rasa kita dah menang. After contohnya dekat India baru-baru ni kan, mereka rasa mereka dah menang. Sebenarnya perasaan yang kita rasa kita dah menang tu kita tak boleh ada lagi. Selagi mana kita tak capai imuniti kelompok, kita tak boleh rasa yang kita dah menang. Jadi kalau kita cakap mengenai apa yang dasar kerajaan buat, tak banyak beza. Cuma ni dia dapat kerjasama oleh semua pihak. Contohnya tak ada pula selebriti saya dengar yang kata sayangan yang pergi merentah daerah tanpa apa-apa tujuan yang sepatutnya. Jadi kita nak yang mana mereka sendiri, selebriti dan juga rakyat yang lain maupun pemimpin, ahli politik, mereka sama-sama mengerti antara satu sama lain yang mereka tujuannya satu, nak pastikan COVID ni hilang, lenyap di bumi China. Itu yang kita nak capai sebenarnya. Menarik. Saya rasa itu peringatan apa yang boleh kita belajar dari kerajaan China. Mungkin ini berkaitan dengan, kalau di Malaysia ini program vaksinasi kita masih lagi berjalan, masih lagi kita boleh consider sebagai peringkat-peringkat awal lagi kan. Betul, masih awal. Betul. Kalau di China itu bagaimana? Sebab tadi Syukri sebutkan tentang dah boleh ada penjarakan fizikal itu dah rapat-rapat sebab dah ada sedikit mungkin herd immunity itu. Bagaimana cara mereka memberikan? Mereka mungkin tidak ada masalah dari segi supply sebagainya sebab mereka menghasilkan kan. Ya, pengeluar. Banyak syarikat ya. Kalau realitinya sebenarnya macam mana pemberian tu? Kalau realitinya saya cakap dari saya punya kes, saya apply mohon untuk memvaksin, saya buka tarikh juga. Tapi dalam masa seminggu, kurang dari seminggu, mereka dah tetapkan saya boleh ambil vaksin di tempat yang berdekatan. Dan yang untuk rakyat Malaysia ni sebab kita ada kerjasama dengan China, jadi kita tak perlu dibayarlah oleh untuk warga Malaysia di ini nota tambahan. Kalau untuk rakyat Malaysia di China untuk dapatkan vaksin boleh dapatkan secara percuma dengan pasport saja. So berkenaan dengan proses tu saya dapat dalam seminggu saja untuk dapatkan tarikh dan tempat untuk saya dan isteri. Dan kemudiannya kalau kita lihat betapa mudahnya untuk dapatkan vaksin di sini. Walaupun ramai yang saya rasa yang ada yang tidak mahu ambil bukan sebab mereka anti vaksin atau sebagainya, tapi mereka rasa vaksin itu perlu diberikan kepada negara-negara yang memerlukan, contohnya di India ataupun di Pakistan, negara-negara yang tidak teruk dan yang boleh dikatakan sebagai red zone. Jadi mereka ni lebih dan mereka tidak melakukan perjalanan yang terlalu banyak. Jadi macam saya pilih sebab saya ada keinginan untuk balik semula ke Malaysia. Jadi nampaknya mungkin tak tercapai lagi untuk raya ini. Tapi tak apa. Kita nak tahu jugalah pengalaman Syukri beraya di perantauan di Beijing ini. Kalau di London mereka akan berkumpul, kalau dibenarkan dahululah sebelum pandemik kan, di Malaysia Hall, di kedutaan-kedutaan negara kita di seluruh dunia. Bagi rakyat Malaysia yang berada di Beijing, adakah tempat perkumpulan bagi anda semua untuk meraihkan Aidilfitri? Syukri. Saya nak ucapkan terima kasih dekat kedutaan dan Kementerian Luar Raja Tun Sri Wan besar Malaysia di sana yang telah menjemput kami untuk meraihkan Aidilfitri besok di kedutaan pada jam 10 pagi. Okey Syukri, sebelum kita melepaskan Syukri pergi, mungkin kali terakhir ucapan raya untuk keluarga besar Syukri di Malaysia. Saya nak ucapkan selamat hari Aidilfitri ma'azabatin kepada semua keluarga. Saya memang niat nak balik, tapi pekan raya memang kita semua nampaknya sama-sama terdekat, tapi harapnya kita gunakan ruang ini untuk timbulkan lagi kerinduan kita dengan keluarga. Apabila kita bersama nanti, kita akan dapat rasakan kemanisan berjauhan ini. Saya harapkan semuanya sihat walafiat, itu yang paling utama sekali lah. InsyaAllah. Terima kasih Syukri Azmi, wartawan radio antarabangsa China yang kini berada di Beijing. Semoga selamat dan meraihkan dengan penuh kegembiraan dengan rakan-rakan dan juga rakyat Malaysia di Beijing, Jib ya? Ya, betul. Dan juga bukan Syukri sahaja, walaupun kita ni di Kuala Lumpur, beza bukan saya kampung di Johor, tetap juga kita tak boleh merentas. Itu juga antara norma baharu yang ada kalanya pahit tapi perlu untuk kita telan dan kita terima kerana kepentingan kemaslahatan orang ramai, kesihatan itu paling penting. Itu yang menjadi keutamaan buat masa ini. Itu saja lebaran awal ni pada malam ini, Najib ya?
Malam Raya, dan esok insya-Allah kita akan meraihkan Aidilfitri, hari raya pertama kita. Kami warga kerja Sarawani mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua penonton Sarawani, warga kerja Sarawani juga yang berkampung di Kuala Lumpur ini, mengucapkan kepada keluarga, mungkin sahabat anda yang tidak dapat beraya bersama keluarga, perlukan ketabahan demi kita memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi selain Idul Fitri.